Minda Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bertajuk Ukraine, Mangsa Buah Catur. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka, Maha Pemurah rahmatnya. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kederhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan antara mereka. Dan kami telah menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka sehingga hari kiamat. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, maka Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerosakan di muka bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Surah Al-Ma'idah ayat 64. Seluruh dunia dikejutkan peperangan terkini yang berlaku apabila Rusia dan sekutunya bertindak menyerang Ukraine. Keadaan ini sangat membimbangkan sekiranya ia semakin melarat. Hendaklah difahami betapa gerakan Zionis, golongan fanatik Yahudi, telah berjaya menanam pengaruh mereka secara langsung ke dalam negara Ukraine. Malah mereka secara langsung juga telah berjaya melantik daripada kaum bangsanya Volodymyr Zelensky menjadi ketua negara yang dimenangkan secara lobi, kononnya berkonsepkan demokrasi. Zelensky ialah seorang seniman lawak jenaka berkelulusan universiti yang tersohor dalam siaran TV negaranya. Kini, dia berjaya meletakkan negaranya dalam situasi laksana kata perumpamaan Melayu, seperti pelanduk mati di antara dua gajah yang berjuang. Sekalipun pelanduk itu dianggap sebagai haiwan yang cerdik. Peperangan yang tercetus kini juga merupakan akibat daripada pengaruh Zionis terhadap politik di negara besar blok barat yang dibayangi oleh lobi Zionis yang menguasai 3M, iaitu money, media dan management, duit, da'iyah dan pengurusan. Sehingga kan calon atau sesiapa pun yang mahu memenangi pilihan raya bagi memimpin negaranya, mestilah individu yang paling kuat menyokong negara haram Israel. Amerika Syarikat dan Kumpulan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO telah berjaya digerakkan supaya melakukan provokasi terhadap blok timur yang dikuasai oleh Rusia dengan mengasak negara terbabit, sehingga kan berjaya menarik dalam kalangan negara-negara Eropah Timur yang merupakan bekas jajahan Soviet menjadi anggota NATO. Selain itu, turut dipersenjatai Ukraine yang paling berjiran dengan Rusia sebagai kuasa besar yang kuat. Pada masa yang sama, masing-masing saling menunjukkan kebijaksanaan, laksana iblis yang takabur dengan kebijaksanaannya tanpa berpandukan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa yang sedang berlaku menyebabkan masing-masing terperangkap dalam peperangan yang boleh melarat kepada meletusnya Perang Dunia Ketiga. Sekiranya perang meletus, mereka yang kalah menjadi abu dan mereka yang menang pula menjadi arang. Marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan dunia daripada bencana yang parah ini. Namun, langkah provokasi barat itu laksana mengacu senjata di atas kepala secara langsung, sehingga mencetuskan tindakan yang sewajarnya oleh Rusia bagi mempertahankan negaranya yang sedang diancam secara dekat. Amerika Syarikat sendiri juga pernah bertindak apabila Soviet membekalkan senjata berbahaya kepada Cuba sekitar tahun 60-an dahulu. Bagaimana pula jika Rusia atau China pula memunggah senjatanya di Meksiko? Dalam pada itu, hendaklah dibaca adanya laporan yang memberitakan bahawa terdapat 3 mazhab kumpulan Zionis dalam bacaan politik terkini. Pertama, mazhab Zionis yang gila kuasa menginginkan agar dilancarkan perang terhadap kumpulan yang mahu menghapuskan negara haram Israel. Kumpulan tersebut dipimpin oleh negara Republik Islam Iran, beberapa buah negara Arab dan Islam, serta kumpulan Palestin yang menolak penyelesaian dua negara, two-state solution yang diuar-uarkan. Penentangan tersebut adalah bagi menghalang kebangkitan kuasa besar Israel yang diperjuangkan supaya mengambil alih kuasa besar dunia yang ingin dikembalikan, laksana kerajaan Nabi Sulaiman AS yang menjadi kebanggaan mereka. Kumpulan ini lebih ramai berada dalam Israel dan masih berjalan kempen yang mengarahkan kaum Yahudi daripada seluruh pelosok dunia, termasuk yang berada di Ukraine yang tidak mahu ke sana, kerana mereka menganggap kedudukan Israel masih tidak selamat. Kedua, mazhab Zionis yang mendahulukan penguasaan ekonomi dunia dengan mengumpulkan segala kekayaan yang menjadi nafsu kuat kaum Yahudi Zionis.
Mereka menganggap perang yang berlaku di Asia Barat boleh mengganggu kedudukan ekonomi mereka yang berada di negara barat, khususnya di Amerika dan Eropah. Ketiga, mazhab ortodoks yang anti-Zionis yang mengharamkan penubuhan negara Israel kerana membahayakan kaum bangsa Yahudi sendiri yang telah banyak melakukan dosa. Mereka hanya menunggu pemimpin yang layak muncul pada akhir zaman bergelar Al-Masih. Islam menyebutkannya dengan Dajjal. Mereka hanya mempercayai bahawa negara Israel yang ada hari ini hanya menempah maut sahaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran melalui firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya kalian dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Oleh yang demikian kerana mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Mereka tidak akan memerangi kalian dalam keadaan kalian bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di sebalik tembok. Permusuhan sesama mereka adalah sangat hebat. Kalian mengira mereka itu bersatu, sedangkan hakikatnya hati mereka berpecah belah. Hal ini demikian kerana sesungguhnya mereka merupakan kaum yang tidak mengerti. Surah Al-Hashr ayat 13 hingga 14. Bahkan sekarang dapat disaksikan berlakunya pembinaan tembok yang dianggap penjara terhadap Palestin. Akan tetapi sebenarnya pembinaan itu adalah untuk menyelamatkan penempatan pendatang baharu kaum Yahudi, termasuklah kalangan mereka yang melarikan diri daripada perang yang berlaku di Ukraine. Hal ini sekaligus menunjukkan berlakunya krisis dalaman negara Israel yang kian terdedah secara terbuka. Ramai dalam kalangan pengamat sejarah dua perang dunia yang lalu mengatakan bahawa penglibatan kumpulan Zionis yang telah mencetuskan kemusnahan politik, ekonomi dan sosial terhadap negara dan bangsa bukan Yahudi. Kemusnahan yang telah memakan banyak mangsa, khususnya dalam kalangan bangsa yang lemah apabila negaranya dijadikan medan peperangan. Walaupun berlakunya sikap double standard dari segi kemanusiaan dengan menggunakan media barat, pertubuhan antarabangsa dan mahkamahnya bagi menunjukkan pengaruh Zionis yang sangat berpihak kepada Barat dan pelarian Ukraine, walhal sikap itu tidak sama sebagaimana sikapnya terhadap pelarian dan negara mangsa perang seperti Palestin, Afghanistan, Iraq, Somalia, Chad dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya kalian mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kalian mendapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Oleh yang demikian perkara itu disebabkan antara mereka itu, orang-orang Nasrani, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga kerana sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Surah Al-Ma'idah ayat 82. Kita percaya bahawa mereka tidak boleh menipu untuk selama-lamanya. Akan tiba masanya terbit kesedaran masyarakat antarabangsa yang majmuk daripada kalangan umat Islam dan bukan Islam tidak Zionis terhadap penipuan yang sangat licik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya mereka telah membuat rancangan yang besar, padahal di sisi Allah jualah balasan terhadap rancangan mereka itu. Dan sesungguhnya rancangan mereka itu amat besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap kerananya. Oleh itu, janganlah sekali-kali kalian mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada para rasulnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa, lagi mempunyai pembalasan. Surah Ibrahim ayat 46 hingga 47. Akhirnya, apa yang sedang berlaku ini akan menyedarkan semua pihak dan bangkit menentang mereka. Sekian oleh Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang bertarikh 3 Syaban 1443 Hijrah bersamaan 6 Mac 2022.